tahun 6 ini adalah tahun terakhir mereka di sekolah rendah. Jadi bertepatan dengan tagline sekolah iaitu sederap seiring selangkah mencipta kejayaan SK Bandar Tua. Maksudnya sekolah tidak bergerak sendiri. Sekolah perlu mendapat kerjasama dan sokongan daripada pihak bapa bagi kemenjadian murid. Terutamanya kemenjadian murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Bandar Tua. Jadi mohon Cikgu Saiful kongsikan slide yang saya berikan tu. Okey, yang ini yang pertama, slide yang pertama dalam sidang media dalam sidang media bersama Menteri Kanan Pendidikan iaitu Datuk Razli Jidin di Kanan Pendidikan Malaysia pada 28 April 2021 yang lalu telah mengumumkan bahawa mulai tahun 2021 UPSR akan dimansuhkan sepenuhnya. Ini saya rasa telah dalam makluman ibu bapa murid-murid tahun 6. Dan satu lagi slide. Okey, slide yang kedua ini ialah kemasukan ke sekolah berasrama berdasarkan PKSK. Yang ini saya akan terangkan secara umum kepada ibu bapa sekalian. Okay, berdasarkan slide yang telah ditunjukkan dua ini, maksudnya tidak ada peperiksaan yang akan menggantikan ujian penilaian sekolah rendah atau singkatannya ialah UPSR ini. Susulan daripada pemansuhan UPSR ini, kaedah pentaksiran bagi murid tahun 6 ialah yang pertama, pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah atau singkatannya ialah PBS. Yang kedua ialah PKSK. Pada slide yang kedua tadi dia ada menyebut tentang PKSK. Apa dia PKSK? Iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Bagi murid yang berhasrat untuk memasuki sekolah berasrama penuh dan sebagainya, satu pentaksiran akan dilaksanakan pada penghujung tahun sebelum kemasukan ke tingkatan 1 pada tahun yang berikutnya. Jadi dua perkara ini diberi penekanan untuk pentaksiran murid tahun 6. Jadi di bawah pentaksiran berasaskan sekolah PBS ini terdapat beberapa aspek penilaian lain termasuk juga pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau singkatannya ialah PAJSK. Pentaksiran psikometrik PPSI dan pentaksiran bilik darjah PBD. Jadi aspek yang akan menentukan sebahagian besar pencapaian murid-murid tahun 6 ini adalah pentaksiran bilik darjah ataupun singkatannya PBD. Saya rasa ibu bapa sekalian telah biasa dengan perkataan PBD ini, iaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi pentaksiran bilik darjah ini akan dijalankan sepanjang tempoh persekolahan mereka, di mana anak-anak ini akan dinilai secara keseluruhannya berdasarkan pencapaian mereka di dalam bilik darjah. Tapi dalam keadaan yang sekarang ni, murid-murid belajar PDPR, pembelajaran di rumah. Jadi masih lagi walaupun dikata bilik darjah, tetapi sekarang ini masa PDPR juga murid-murid ditafsir menggunakan PBB. Jadi sistem penilaian ini akan digunakan menggunakan TP. TP itu ialah untuk kefahaman ibu bapa ialah tahap penguasaan. Jadi tahap penguasaan ini daripada TP 1 sehinggalah TP 6. Yang ini dia akan diterangkan oleh PK1 iaitu Cikgu Fauzia secara lebih detail selepas ini. Untuk makluman secara umum, TP1 ni ialah menunjukkan penguasaan murid yang kurang memuaskan. Maksudnya pada tahap lemah lah untuk makluman ibu bapa sekalian. Tetapi untuk TP6 menunjukkan penguasaan murid yang amat baik dalam mana-mana aspek yang terlibat. Jadi daripada TP1 ini sehingga TP6 sebentar lagi akan diterangkan oleh Cikgu Fauzia. Jadi saya harap penerangan-penerangan yang akan dibentangkan oleh rakan-rakan pentadbir saya, ibu bapa dapat fokuslah sekiranya ada yang tidak faham boleh bertanya. Jadi selepas daripada PBD ini akan juga dijalankan ujian psikometrik. Ujian psikometrik ini akan dijalankan bagi menentukan
tahap atau aspek kognitif murid-murid itu sendiri. Dan ini akan diterangkan juga oleh guru bimbingan dan kaunseling Cikgu Nur Hanani sebentar lagi. Okay? Selain daripada itu juga, murid-murid juga dikendaki melibatkan diri mereka secara aktif dan bukan sahaja dalam kelas tetapi juga dalam bidang sukan. Di sini aspek satu murid satu sukan dapat diimplementasikan, seterusnya meningkatkan pencapaian murid dalam bidang co-curricular mereka. Jadi KOKO pun sangat penting. Yang ini akan diterangkan oleh Cikgu Hayati, penolong kanan co-curricular. Yang terakhir tadi maksudnya dia terbagi pada dua, yang satu ialah SEGA, satu lagi PAJSK. SEGA akan diterangkan oleh PK curricular dan PAJSK akan diterangkan oleh PK co-curricular. Jadi nanti selepas ini penerangan-penerangan oleh rakan-rakan pentadbir saya berharap ibu bapa dapat fokuslah dan faham sebenar-benarnya berkaitan pelaporan pentaksiran sekolah rendah ini supaya bila ibu bapa faham jadi tak ada isu selepas ini, tak ada maklumat ataupun sebagainya. Jadi untuk tidak membuangkan masa, saya serahkan semula. Saya akhirilah ucapan saya ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 6. Dengan ini dijemput Puan Fauziah binti Abdul Rahman selaku PK Kurikulum SK Perempuan Bandar Keluang untuk menyampaikan taklimat berkaitan PBD dan SEGA, diikuti oleh taklimat yang akan disampaikan oleh penolong kanan HEM Encik Ahmad bin Robi berkaitan kehadiran. Seterusnya taklimat oleh guru bimbingan dan konseling Cikgu Nur Hanani binti Ahmad Zohdi berkaitan psikometri. Taklimat berkaitan PAJSK akan disampaikan oleh Puan Hayati binti Munajat selaku penolong kanan co-curriculum. Dan taklimat diakhiri oleh Cikgu Suryawati binti Malik selaku Ketua Panitia bagi Mata Pelajaran Pendidikan Muzik dan Wakil Guru Pendidikan Seni Visual. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan. Ya, terima kasih Puan Jamilah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang berusaha Puan Mazwin binti Ahmad Kamil, Guru Besar SK Perempuan Bandar Keluang, rakan-rakan pentadbir, guru-guru serta ibu bapa yang dikasihi sekalian. Okey, baiklah. Bagi meneruskan taklimat kita pada petang ini, iaitu pelaporan pentaksiran sekolah rendah atau PPSR yang mana akan menyentuh mengenai pentaksiran bilik darjah atau PBD dan juga ujian SEGA. Okey, mohon Cikgu Saiful. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, terus Cikgu Saiful. Okey, ini adalah berkenaan pelaporan pentaksiran sekolah rendah atau PPSR tahun 2019 sebagai panduan yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, Kementerian Pendidikan telah memutuskan bahawa keberhasilan utama pendidikan Malaysia dilihat daripada dua perspektif penting dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025, iaitu kualiti sekolah sendiri dan kemenjadian murid. Ya, ini dua aspek yang dititik beratkan atau ditekankan ya. Kemenjadian murid dilihat melalui hasil keberkesanan proses persekolahan itu sendiri dan bukan lagi difokuskan kepada grade purata yang dijana daripada keputusan UPSR. Ya, kita dah tak melihat lagi sedemikian. Kita melihat kepada keberkesanan proses persekolahan. Okey, kualiti murid pula dilihat dari segi pencapaian akademik dengan tahap penguasaan minimum dalam UPSR. Okey, mulai tahun 2017, KPM telah mengambil pendekatan berbeza dalam melaporkan kejayaan murid yang telah melalui persekolahan peringkat rendah selama 6 tahun. Okey, pelaporan kejayaan murid sekolah rendah yang lebih menyeluruh dan bermakna tidak hanya berfokus kepada keputusan UPSR,
malah melaporkan secara formal tentang profil murid dari segi kecerdasan, semula jadi dan aptitude, tahap penguasaan dalam mata pelajaran di sekolah dan kecergasan, tahap kesihatan serta penglibatan dalam aktiviti luar bilik darjah. Maksudnya kat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak akan menekankan lagi dari segi aspek akademik sahaja. Murid-murid ini akan ditaksir dan dinilai dari semua segi. Penglibatannya dikokoh, penglibatannya dalam meningkatkan kesihatan mental dan fizikal. Jadi semua bahagian-bahagian tersebut kita taksir. Aspek kejayaan murid ini diperlihatkan melalui laporan yang lebih menyeluruh yang kita namakan sebagai pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Yang ini yang kita buat sekarang ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak fokus kepada pelajaran 100%, akademik 100%, kita dapat juga tumpukan dengan pelibatan-pelibatan lain bagi anak-anak kita. Cikgu Saiful. Okey, yang akan ditekankan di sini adalah pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum atau PAJSK. Di sini akan diterangkan oleh rakan-rakan saya nanti, pentaksiran psikometrik, dan yang ini kita tak akan sentuh. Itu antara 3 yang kita titik beratkan dalam PPSR. Okay, Cikgu Saiful. Okey, apa itu pentaksiran bilik darjah tuan-tuan atau PBD? Pentaksiran bilik darjah ini merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Dia berterusan ni tuan-tuan. Dia tak ada stop, dia tak ada tunggu peksa, tunggu apa tak. Jadi guru-guru mentaksir, menilai anak-anak secara berterusan. Jadi dalam masa PDPR ni, itu yang disebut masih ada berlaku pentaksiran. Sebab pentaksiran kita berterusan. Contoh macam anak-anak hantar kerja rumah, cikgu dapat taksir. Dan markah PBD cikgu akan bagi. Tapi bila anak-anak tidak menghantar tugasan, tidak menghantar kerja sekolah, amatlah sukar untuk guru-guru mentaksir dan memberi markah untuk PBD. Okey, dan bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Kemajuan ni kita akan lihat. Kita akan sentiasa lihat. Makin maju anak-anak kita itu. Okey, PBD juga bersifat formatif, iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuat diagnosis bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Okey, melalui PBD ini juga, guru-guru juga tuan-tuan dan puan-puan dapat yang pertama menggalakkan pemikiran ingin tahu, inquisitif, kritis dan kreatif. Dua, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Cikgu pun rasa lebih seronok, lebih rasa teruja nak tahu murid ini kenapa dah diberi latihan dari masih dah di tahap yang sama. Jadi cikgu akan berusaha, akan cari jalan lain, pendekatan yang lain untuk menghampiri anak-anak ni, tuan-tuan dan puan-puan daripada dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, menerapkan nilai ketuhanan, itu yang paling kita takkan tinggalkan, itu yang paling ditekankan juga dalam pendidikan, menerapkan nilai ketuhanan, nilai murni, estetika dan patriotism. Okey, seterusnya mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Jadi kita kesan, kita tahu. Maksud menyeluruh ni kita pun sebagai guru kat sini pun kita kena tahu mak dia susah ke, keluarga dia susah ke, mak dia sakit. Jadi perkembangan murid itu pun ada memainkan peranan kepada perkembangan murid. Okey, mengetahui keberkesanan pengajaran guru-guru. Jadi melalui PBD, cikgu-cikgu akan lebih rasa berkesan atau tidak pengajaran dia. Okey, seterusnya merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya. Contohnya kalau untuk murid yang tidak menunjukkan peningkatan, tahapnya masih di tahap yang sama, tahap 2, tahap 1. Okey, guru-guru akan cuba, tuan-tuan, guru-guru akan cuba merancang atau ubah suai pengajaran dia. Dia akan menjurus kepada yang lebih hampir supaya budak itu lebih faham dan ada peningkatan. Okay, seterusnya mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Jadi bila nampak ada kelompongan atau kekurangan di situ, guru-guru akan lebih nampak. Guru-guru akan lebih cakna, akan lebih terkesan. Pelajar ni macam ni, kita kena buat sesuatu. Jadi guru nampak lebih awal.
dan boleh bertindak dengan serta-merta. Okey, seterusnya Cikgu Saiful. Okey, PBD pula dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Tuan-tuan, PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran berdasarkan tahap penguasaan murid dan bukan lagi perbandingan antara individu. Dekat PBD kita tak bandingkan budak ni pandai, budak tu tak pandai, tak. Kita berusaha menaikkan tahap kepandaian anak-anak kita ni. Tak ada kita, sebab tu sekarang tak ada kelas streaming, jadi semua kelas sama. Jadi mana murid yang kurang berkebolehan, kita akan bimbing lebih. Bukan ada istilah atau nombor perbandingan. Okey, guru menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP dan bersesuaian dengan pembelajaran abad ke-21 serta kaedah pentaksiran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan tahap penguasaan murid. Okey, melalui aktiviti pembelajaran seperti tugasan individu atau kumpulan, sumbang saran, perbahasan, sketsa, pembentangan atau eksperimen serta menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, kerja projek, laporan amali, ujian bertulis, maklum balas serta secara lisan atau ujian lisan, guru dapat menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan standard prestasi yang ditetapkan dalam kurikulum. Ini keadaan begini berlaku semasa persekolahan bersemuka. Tapi sekarang dalam PDPR, cikgu-cikgu juga masih ada cara-cara mereka untuk mentaksir anak-anak. Cikgu juga ada kaedah mereka, ada cara mereka untuk mentaksir anak-anak ini untuk diberi markah PBD. Untuk diberi markah tahap-tahap penguasaan mereka. Adakah minima saja atau masih lemah? Guru-guru walaupun dalam keadaan pandemik dan dalam keadaan PDPR, anak-anak berada di rumah tapi mereka masih boleh ditaksir oleh guru-guru. Saya percaya guru-guru saya memang sangat mahir. Mereka sangat berkebolehan dan mereka sangat gigih. Guru memang saya salut, guru-guru SK Perempuan Bandar Keluang memang sangat gigih, sangat committed dalam PDPR mereka. Okey, untuk PBD pula, PBD dilaporkan dalam bentuk tahap penguasaan murid. Okey, terdapat tuan-tuan ada 6 tahap penguasaan bagi setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan 1 hingga tahap 6 adalah merujuk kepada penguasaan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, dekat sini kita boleh tengok kecil pulanya. Dekat sini boleh tengok pentaksiran bilik darjah PBD ini tahap penguasaan murid. Okey, tengok tahap 1 tuan-tuan. Tahap 1 murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara yang asas. Ini asas saja dia boleh buat. Jadi yang kat sini memang penumpuan kena lebih lah. Tahap 1. Biasanya ni adalah anak-anak pemulihan tuan-tuan. Tahap 1 maksudnya dia asas saja dia boleh buat. Dia tak boleh pergi lebih jauh. Okey, tengok tahap 2. Tahap 2, murid menunjukkan kefahaman dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam bentuk komunikasi. Dia meningkat sikit. Maksudnya dia boleh tanya cikgu, dia boleh berkomunikasi. Ada peningkatan daripada tahap 1. Itu kita masih bagi dia tahap 2. Okey, tengok tahap 3. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Tahap 3. Daripada 1, 2, 3. Dia boleh pada satu situasi je. Lebih dah tak boleh. Jadi kita tak boleh bagi dia lebih. Jadi cikgu-cikgu pun tak boleh taksir dia sampai tahap yang lebih tinggi. Nampak dia okey sini je. Dia boleh tang tu je. Bagi lebih dah tak boleh. Itu tahap 3. Okey, tahap 4. Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur secara analitik dan sistematik. Dia dapat buat sesuatu menggunakan pengetahuan dan melaksanakan kemahiran dengan beradab. Maksudnya dia ikut prosedur, dia buat kerja sekolah, dia ikut apa yang arahan cikgu arahkan, cikgu suruh buat. Lepas tu secara analitik dan sistematik. Secara analitik kat sini dimaksudkan ialah dia membuat sesuatu tugasan tu secara jelas. Dia buat jelas, cikgu bagi arahan, okey dia buat betul, jelas, terperinci, mendalam. Itu kita akan bagi tahap 4. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada bersama anak-anak di rumah,
kalau boleh bantulah mereka. Cakap buat elok-elok, buat dengan cara yang betul. Seperti yang cikgu tunjuk, cikgu ajar dalam voicemail cikgu ke message cikgu tu, ikut. Jadi dia akan buat secara analitik dan sistematik. Dia buat mendalam. Kalau matematik cikgu bagi 3 je, dia buat 5. Itu dapat, dia boleh, kita akan benarkan, kita akan bagi dia ke tahap 4. Okey, tengok tahap 5 tuan-tuan. Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. Okey, daripada tahap 4 tadi dia dah buat secara sistematik, dan dia ada tambahan lagi satu tuan-tuan, tekal. Maksudnya dia konsisten, dia tetap, dia buat kerja sekolah, dia hadir untuk PDPR, dia tekal, dia tetap, dia tak hari ni masuk atau kerja sekolah, hari ni buat, minggu depan tak buat subjek tu, minggu satu lagi buat, kita tak boleh, kita tetap dia bagi 4. Bila anak-anak kita tekal, maksudnya penghantaran kerja sekolah bagus, kerja sekolah yang cikgu bagi tepat masa hantar, itu kita boleh bagi ke tahap 5. Okey, bagi tahap 6 pula, murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baru serta boleh dicontohi. Okey tuan-tuan, tahap 6 ni special. Dia memiliki semua tahap. Tahap 4 dia memang dah ada. Dia dah buat kerja memang terperinci. Memang budak-budaknya detail dia buat kerja. Tahap 5, selain detail, dia konsisten. Kerja hantar on time. Buat sentiasa, tak pernah culas, tak datang kelas PDPR. Okey, lepas tu dia dicontohi oleh kawan-kawan. Kawan-kawan tengok, dan kita cikgu-cikgu akan sentiasa memuji. Bagus kerja sekolah. Jadi kawan-kawan akan nampak dalam kawan-kawan ni, dalam walaupun PDPR, cikgu-cikgu sentiasa beri respon yang baik. Bagus, tahniah, alhamdulillah dah hantar kerja sekolah. Jadi yang kawan-kawan lain akan mencontohi dia. Dia akan jadi role model untuk kelas dia. Jadi contoh. Di sini guru-guru akan boleh bagi dia tahap 6 tuan-tuan. Saiful. Okey, ini contoh pelaporan pentaksiran markah tahun pentaksiran sekolah tahun 6. Ini contohnya, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah print atau dah tengok kan anak-anak tuan-tuan punya pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Saya rasa ini contohnya. Okey, siapa? Okey, ini adalah program untuk pengenalan, kita beralih kepada ujian SEGA. Kita beralih kepada apa itu yang dimaksudkan atau yang perlu dijelaskan tentang ujian SEGA. Okey, pengenalan. Okey, setakat saya tadi PBD, ada ibu bapa yang nak bertanya? Tak ada, saya teruskan Okey, untuk pengenalan apa itu SEGA, program dia merupakan program penilaian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia atau disingkatannya SEGA. Ia telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. Itu sebab SEGA dimasukkan di bawah kurikulum, sebab dia di bawah subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, SEGA mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya ke sekolah mulai sesi persekolahan tahun 2008. Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan CJ secara peperiksaan berpusat. Okey, seterusnya kita tengok definisi kecergasan fizikal. Apa yang dimaksudkan kecergasan fizikal? Kecergasan fizikal ialah kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik, iaitu kekurangan pergerakan seperti sakit jantung, kegemukan dan pelbagai penyakit untuk otot dan tulang. Itu maksud kecergasan. Bila tak buat antara ni semua akan mudah
tak mustahil juga anak-anak kita yang bersekolah rendah mungkin boleh mendapat penyakit-penyakit begini Contoh kegemukan Okey, kecergasan untuk prestasi pula menunjukkan kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga. Berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya. Sebab itu benda ni kena diuji sebab kita nak tengok kecergasan anak-anak kita. Kita tak mahu anak-anak kita berjaya dalam akademik tapi tak pandai bersukan ataupun tidak sihat. Okey, Cikgu Saiful. Okey, matlamat segak ni. Matlamat segak ni, murid-murid mesti sentiasa peka, bertanggungjawab dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum. Sebab tu di sekolah bila selain pendidikan jasmani kita buat segak ini 2 kali setahun dalam bulan Mac dan juga bulan Ogos. Okey, objektif segak. Murid dapat mengetahui kepentingan kecergasan fizikal. Dia tahu tapi murid-murid sekolah rendah rasa saya dia sangat suka. PJ je nombor 1 dia dah turun dulu, dia dah lari dah dulu kat padang. Tapi disebabkan kita tidak dibenarkan berada di padang bersukan berapa, tapi murid-murid kita memang agak lama lah juga tidak dapat bersukan kan. Okey, kemudian melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah. Ujian ni perlu dirancang dengan teliti supaya tak ada yang tak buat atau tertinggal. Okey, kemudian menganalisis, menginterpretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu. Melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik dan pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa. Itu dia objektif bagi ujian segak. Okey, Cikgu Saiful. Okey, prosedur. Okey, apakah prosedur atau apakah dia tata cara ujian segak tu? Okey, semua murid perlu menjalani ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan dalam buku panduan. Ini dipetik daripada buku panduan segak. Okey, prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur, keupayaan murid dan mengambil kira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Sebab tu buat waktu ni memang kita tak dapat lakukan ujian segak. Sebab rasa saya di rumah memang ibu bapa tak ada untuk ujian duduk jangkau tu. Sebab itu alatannya ada di sekolah. Jadi kita untuk buat masa ni kita tak dapat lakukan ujian segak. Okey, umur murid pula dikira pada 1 bulan Januari untuk rujukan norma. Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran pendidikan jasmani. Itu yang kadang-kadang ada pun sekolah mengambil ujian segak ni pada waktu koko pada waktu sukan untuk koko tu. Okey, kemudian ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Okey, tak boleh tangguh sebab ada beberapa ujian dia kena sekali jalan. Okey, guru melatih murid terlebih dahulu dan murid digalakkan membuat ujian secara individu bersama rakan atau keluarga mereka. Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan. Okey, antara urutan item bateri ujian ni adalah berikut naik turun bangku. Ini kena buat dalam 3 minit tuan-tuan. Okey, tekan tubi 1 minit, ringkuk tubi separa 1 minit dan jangkauan melunjur. Ini antara ujian-ujian wajib untuk segak. Anak-anak tuan-tuan saya rasa dah tahun 6 ni dia dah tahu. Dia tahu ujian segak tu apa Okey, kemudian ukuran antropometrik untuk mendapatkan indeks jisim badan atau BMI tu perlu dibuat sebelum melakukan ujian. Okey, ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Ujian ini perlu dilaksanakan macam saya cakap tadi 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan pada bulan Ogos. Okey, bagi murid yang tidak sihat, kita tak paksa kita tak boleh paksa dia buat ujian segak. Guru boleh menjalankan ujian pada hari lain. Pada hari dia tengah sakit tu kita tak boleh. Jadi kena KIV lah, kena tunggu sampai dia sihat.
Kita tak boleh paksa dia tak sihat, kita kena buat sekali jalan untuk kelas dia, kita tak buat macam tu. Ya tuan-tuan, kita tunggu dia sihat baru kita buat. Okay, Saiful. Okey, ini adalah skala markah keseluruhan untuk menentukan tahap kecergasan. Ini untuk ujian SEGA. Itulah nanti kalau dalam pelaporan ujian SEGA anak-anak tuan-tuan tengok sini ya. Bila dia dapat markah A, maksudnya dia dapat 18 hingga 20 markah. Itu cemerlang. Dia dapat lakukan ujian SEGA tu dalam tahap-tahap cemerlang. Berapa markah dia? Semua dalam pengiraan dia. Okey, dapat B pula 15 hingga 17 markah. Itu pun sudah dapat dikira sangat baik. Okey, C 10 hingga 14 markah. Itu adalah baik. Bagi D, anak-anak dapat 7 hingga 9 markah sahaja. Itu sederhana. Ini kita kategorikan sebagai budak-budak yang kurang sihat fizikal dia. Kurang sihat fizikal dia. Okey, yang E 4 hingga 6 markah. Ini perlu usaha lagi. Ini macam bila anak-anak kita dalam keadaan obesiti, dalam kegemukan, kemungkinan dia tak dapat lakukan. Macam tadi kan naik tangga bangku tu ataupun bangkit tubi, mungkin dia tak dapat lakukan. Jadi mungkin markah dia dah setakat 4 hingga 6 markah itu je. Jadi perempuan dan tuan-tuan tahu bila anak dapat 4 hingga 6 maksudnya anak mungkin tak dapat lakukan sebaiknya. Dia dapat 4 hingga 6 je markah dia. Kalau cikgu tu dia perlu usaha lagi. 4 hingga 6 markah. Dia dapat E. Kalau dia dapat E, kalau dalam pelaporannya dia dapat E, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tahu anak-anak tak mampu lakukan. Kemungkinan ada faktor-faktor yang dia tak boleh buat. Okey, seterusnya. Okey, di sini kita akan dapat simpulkan apa itu PBD. Apa itu PBD tu tuan-tuan? PBD itulah pentaksiran bilik darjah, merupakan proses yang berterusan. Macam saya cakap tadi, ni saya tekankan sekali, saya ulang lagi sekali, ia adalah merupakan proses yang berterusan. Dia non-stop, dia sentiasa cikgu mentaksir. Okey, dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan. Itu yang saya cakap, perkembangan daripada dia tahap 2, kita cuba naikkan dia ke tahap 3. Ataupun tuan-tuan dapat pelaporan setengah tahun ni, dia tahap 3. Cikgu akan berusaha membantu dia. Okey, ujung tahun dia mungkin dapat ke tahap 4. Itu dah nampak perkembangan dia, nampak kemajuan dia. Dan juga nampak kebolehan dia dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Maksudnya, tuan-tuan, dia proses berterusan untuk menilai perkembangan. Sebab perkembangan anak-anak kita ni pun berterusan. Kita tak adalah nilai hari ni tak pandai, kita beranggapan dia tak pandai sampai bila-bila. Tidak, tuan-tuan. Anak-anak kita ni ada perkembangan dia. Hari ni mungkin dia tak apa-apa. 2 bulan lagi dia akan naik perkembangan dia. Jadi sebab tu pentaksiran bilik darjah ni lagi bagus. Dia nampak perkembangan anak-anak tu sentiasa. Okey, Syaful? Okey, rumusan dari semua ini tuan-tuan mengenai pelaksanaan PPSR bagi menggantikan UPSR yang tadi, iaitu usaha pihak kementerian untuk menjadikan sistem pendidikan negara kita menjadi antara yang terbaik di dunia. Pelaksanaan PPSR dilihat bukan suatu bebanan kepada guru dan juga bukan menggantikan UPSR. Dia tak jadi bebanan kepada guru sebab guru sentiasa melihat perkembangan anak-anak didik dia. Sebaliknya, menambah baik UPSR. Kita bukan nak ganti UPSR tapi tambah baik UPSR kepada sistem pentaksiran yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Melalui PPSR, kita akan dapat membuktikan bahawa setiap murid memiliki keunikan tersendiri dan tidak semata-mata jumlah A diperolehi. Mungkin anak kita ni hebat dekat satu tempat lain. Mungkin dia punya pelajaran sederhana, dapat B tapi dia hebat tempat lain. Bola sepak hebat atau pemidato terbaik. Itu semua kita ambil kira dalam pentaksiran kita, tuan-tuan. Jangan risau kalau anak-anak bawa balik keputusan BB tapi ada mungkin anak kita hebat dekat tempat lain. Dan tidak semata-mata jumlah A diperoleh dalam peperiksaan menunjukkan mereka berjaya. Ini kemenjadian anak-anak murid kita sekarang, kemenjadian anak-anak kita. Ini yang disebutkan sebagai kemenjadian. Kemenjadian bukan dalam aspek akademik saja. Mereka menjadi dalam semua segi. Kalau aspek akademik menjadi tapi dia bukan anak yang bersusila, bukan anak yang beradab, itu kita tidak mengatakan mereka
berjaya. Kita cuba membentuk anak-anak ini berjaya dalam semua segi. Selain pencapaian akademik, yang lebih penting adalah pembangunan karakter murid. Itu yang macam saya cakap tadi, pembangunan karakter murid, watak, sahsiah, semua tu. Jadi dia membangun seiring dengan akademik. Kita tak nak anak kita pandai je tapi tak hormat orang tua, tak hormat cikgu. Dia rasa dia pandai sendiri, bukan cikgu ajar. Kita tak mau generasi akan datang macam tu tuan-tuan. Okey, saya rasa terima kasih sampai tahap ni je. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Puan Fauzia. Kita teruskan lagi Cikgu Ahmad. Penolong kanan hal ehwal murid, dipersilakan dengan segala hormatnya. Okey, terima kasih Cikgu Jamila yang berusaha, Puan Guru Besar, rakan-rakan guru pentadbir dan juga rakan guru tahun 6 serta yang dimuliakan adalah ibu bapa murid tahun 6. Okey, Cikgu Saiful, saya ambil alih untuknya presentation. Okey. Okey, semua nampak ke? Okey. Nampak. Okey, saya terus ke sedikit berkenaan dengan analisa kehadiran murid tahun 6 daripada bersemuka sehinggalah PDPR. Okey, yang pertama adalah kehadiran bersemuka pada tahun 2021 Mac hingga Mei. Jadi kalau lihat graf yang ada ni adalah sedikit penurunan daripada Mac, April dan Mei, yang mana Mac kita bersekolah bersemuka 17 hari, April 19 hari dan Mei adalah 5 hari saja bersemuka. Jadi purata hadir adalah 25 orang sahaja. Hadir tertinggi adalah 28, hadir terendah adalah 23. Jadi semasa bersemuka pun kita mengalami sedikit masalah berkenaan dengan kehadiran murid. Jadi nanti lepas ni cuba bandingkan dengannya kehadiran semasa PDPR. Jadi kalau yang bersemuka ni lebih kepada sekiranya kita bersemuka semula nanti sekolah dibuka, jadi penekanan kepada ibu bapa untuk memastikan murid hadir dan bersedia untuk menerima PDP di sekolah lah. Jadi macam Mac tu tinggi, April tu 19 hari, kalau tengok tu 91% saja. Jadi yang Mei 5 hari tu dah mula menyusut, kemungkinan ada berkenaan dengannya kebimbangan COVID ataupun sebagainya. Itu kemungkinan yang saya boleh buat lah untuknya kemerosotan kehadiran tu. Jadi yang ini adalah kehadiran PDPR pertama, iaitu 7 Februari hingga 7 Mac, yang mana kita PDPR kita sebelum naik sekolah bersemuka selama 18 hari. Kalau lihat graf, kita lihat ada yang semasa PDPR tu terlalu rendah kehadirannya. Jadi purata hadir adalah 23 orang. Kalau lihat di sini, purata hadirnya adalah 25 orang. Yang ini purata hadir adalah 23 orang, peratus hadir 77.01 daripada 29 orang murid. Peratus tertinggi 89.66 mewakili 26 murid dan peratus terendah 55.17 mewakili 16 orang murid. Cuba bayangkan, sekiranya PDPR ni hanya 16 orang murid sahaja yang hadir. Hadir ini bukannya semestinya hadir tepat pada waktunya. Sebab kita faham masalah gadget yang bukan pada pelajar, pada murid, dan kita faham ibu bapa yang bekerja. Jadi istilah PDPR ni tak ada, sepatutnya tiada yang tertinggal kelas.
sama ada tepat pada masuknya ataupun dia lewat masuk dan dia membuat apa yang cikgu telah berikan tugasan dan fahamkan apa isi kandungan pembelajaran PDPR pada hari itu dan seterusnya mengisi borang kehadiran. Jadi peluang untuk masuk dan mengikuti kelas sewaktu PDPR ni adalah lebih tinggi berbanding dengan bersemuka. Jadi cuma kita kena pasti ada beberapa orang, 23 orang ni maksudnya yang purata hadir, yang kerap hadir 23 orang. Yang 2 orang sebelum ni kita kena pasti ada masalah capaian internet dan juga smartphone ataupun gadget untuk masuk. Jadi 29, 4 orang yang biasanya dia akan tenggelam timbul. Dia sekejap masuk, sekejap tak masuk, sekejap dia masuk, sekejap tak masuk. Yang ini perlu diperbaiki. Sebab kebolehan untuk masuk kelas ada. Tapi saya tak faham kenapa berlakunya memang terus tak mengikuti sesi PDPR tu. Okey. Jadi ini bagi kehadiran yang ini 77.01 kehadiran pada PDPR pertama tahun ni 18 hari. Jadi 8 hari PDPR kedua iaitu 17 Mei hingga 27 Mei 8 hari. Jadi purata hadir pun sama, masih sama lagi kekal 23 orang. Peratus hadir 78, peningkatan cuma 1% lebih kurang. Peratus tertinggi 86, 89.66 mewakili 26 orang. 58.62 bagi peratus terendah mewakili 17 orang. Masih ada lagi yang hari yang sangat rendah lah peratusannya. Dan yang terkini adalah saya buat mengambil 8 hari. Bukan 8 hari ni, 10 hari sebenarnya. 2 minggu. 2 minggu yang pertama PDPR yang terbaru ini puratanya telah naik. Hadir ada 25 orang. Peratus hadir pun naik 87.57. Peratus tertinggi 93.10, 27 orang. Peratus terendah 79.31, 23 orang. Jadi kalau lihat prestasi trend kehadiran PDPR yang terkini, kesedaran ibu bapa dan juga murid lebih tinggi. Jadi yang ini perlu kekal. Sebab kita dah kenal pasti, maksudnya peratus tertinggi 93.10, 27 orang ni, jadi 2 orang je tak masuk. Jadi 2 orang ni pihak sekolah dah tangani masalah yang mereka hadapi lah, sebab yang ni berlarutan daripada kes PDPR pertama, kedua dan PDPR ketiga ni kita bimbang sebab dia lebih panjang. Jadi kalau tak ditangani, murid ini akan menjadi murid cicir dalam pembelajaran PDPR. Jadi selepas minggu depan, maksudnya esok bermula, 29 orang ni dah tiada masalah gadget lagi. Jadi kita berharap, pihak sekolah berharap agar ibu bapa dan juga murid, ibu bapa dapat pantau murid dan murid ada kesedaran untuk menghadiri setiap sesi PDPR sama ada pada tepat masanya ataupun mengikut kesesuaian gadget yang ada di rumah. Jadi kalau tengok sini, punca tidak melibatkan diri dalam sesi kelas PDPR adalah tiada gadget dan internet, terputus hubungan dengan guru. Maksudnya yang ini masalah tak ada gadget langsung, telefon pun yang biasa yang memang tak boleh berinternet. Jadi melalui WhatsApp, melalui mesej saja atau call. Jadi yang ini memang terputus hubungan lah kita kira. Gadget penjaga bekerja, terlupa mengikuti sesi lewat apabila penjaga balik kerja. Jadi yang ini pun yang kita kategorikan boleh capai mengikuti kelas lewat tetapi tidak mengikuti terus. Jadi yang ini kita bimbang dan kalau boleh terus dikawal dan mengingatkan anak-anak lah untuk terus membuat sama ada lewat janji mereka mengikuti PDPR. Kurang pemantauan. Ini ada beberapa kes. Penjaga telah sediakan gadget dan internet tetapi tidak dipantau menyebabkan penjaga tidak tahu murid tidak hadir sesi PDPR. Yang ini guru kelas dah bertanya kepada ibu bapa dan mereka sendiri ingat yang anak mereka tu masuk kelas. Tetapi apa yang berlaku secara realitinya, anak-anaknya tidak masuk ataupun sekejap masuk, sekejap tak masuk. Yang ini perlu pemantauan berterusan kepada anak-anak jagaan. Bagi sesi terkini PDPR, pihak sekolah telah memastikan semua masalah gadget dan capaian internet telah selesai
hanya memerlukan pemantauan daripada penjaga masing-masing untuk memastikan murid hadir dan membuat tugasan PDPR sama ada tepat pada masanya atau lewat. Yang ini saya cakap berulang kali. Maksudnya untuk kefahaman ibu bapa, PDPR ini berlangsung pada setiap masa. Yang kita sediakan jadual itu adalah penyusunan secara strategik dan sistematik. Tetapi kekangan yang ada jangan dianggapkan sebagai satu bebanan, tetapi berusaha membuat dan memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam sesi PDPR sama ada masuk lewat ataupun mengikuti sesi lewat. Itu sangat pentinglah. Jadi kalau kebarangkalian ibu bapa dan anak-anak tidak dapat mengikuti sesi GM Google Meet yang disediakan oleh guru-guru subjek, yang itu tidak mengapa, maksudnya kita tahu kekangan, tetapi yang boleh sila pastikan untuk mendapat GM bersemuka secara maya tu kerana guru-guru telah meletakkan satu jadual yang saya rasa terbaik, maksudnya untuk bimbingan-bimbingan seperti macam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang memang semestinya perlu bimbingan secara bersemuka secara maya. Sebab banyak teknikal pembelajaran yang memerlukan bimbingan yang dekat kepada murid. Jadi hendak atau tidak, situasi norma baru ni kita kena juga berkorban dan memastikan anak-anak didik, anak-anak murid, anak-anak jagaan kita ni dapat mengikuti yang terbaik kerana guru-guru telah menyediakan platform yang terbaik untuk menyampaikan PDPR kepada anak jagaan tuan-tuan. Jadi sehingga setakat ini saja. Jadi ada tak persoalan berkenaan dengan kehadiran sekiranya ada kekangan ataupun persoalan lain daripada segi saya bentang tadi? Okey, kalau tak ada, selepas ni guru bimbingan kaunseling Cikgu Anani akan menyampaikan salah satu aspek yang sangat penting dalam PPSR ni adalah psikometrik, yang mana mengetahui penjurusan bidang dan juga kerjaya kepada anak-anak tuan-tuan. Jadi kalau boleh dapat didengar dan difahami dengan baiklah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Ya. Okey, saya salah seorang ibu ingin menanyakanlah tentang Tak dengar puan? tentang darjah Puan Hawa, anak terputus-putus. Saya tak dengar dari soalannya. darjah 1 dan lain kat sini memang ada masalah. Okey. Itulah yang saya nak petikaikanlah ceritanya. Saya nak, sebab lain kat sini kalau jika anak saya darjah 6 ada buat meet Google, darjah 1 kehadiran ke apa semua tak boleh buat. Semua tak boleh open lah kalau macam YouTube ke apa ke. Permasalahan lain dekat sini memang ada masalah. Okey. Puan. Puan Hawa. Okey. Maksudnya yang saya dapat dengar sikit-sikit tadi, Puan Hawa cakap berkenaan dengan lokasi Puan Hawa yang coverage telco-nya rendah. Maksudnya untuk melaksanakan Google Meet dan juga kalau saya tengok kehadiran pun tak boleh isi, itu maksudnya memang capaian internetnya memang sangat rendah, sangat-sangat rendah tu. Cikgu boleh dengar tak? Yang ni boleh dengar. Dah hilang balik dah. Sebab saya satu orang je yang gunakan data kat sini. Anak-anak ada 3 orang sekolah. Sekolah menengah dan 2 sekolah rendah. Okey.
Anak saya 3 orang sekolah. Jadi macam lain tu memang saya seorang diguna. Tu yang macam kalau ada buat main Google langsung, yang lain-lain tak dapat nak bantu. Bab kehadiran macam setiap subjek tu lagilah saya ada masalah. Sebab kalau ada seorang buka, ada 2 orang je buka, habis dah tak boleh nak buka yang lain-lain. Okey Puan. Mana cikgu? Okey Puan, kalau berkenaan dengan maksudnya Puan masih boleh menerima WhatsApp dan juga Telegram ya? Kat sini memang ada masalah lain. Macam ni. Dengar tak suara saya? Mana ni? Okey, tak apa Puan. Boleh dengar tak? Saya boleh dengar. Sebab lain kat sini memang ada masalah sikit. Taman kami ni memang ada masalah sikit. Oh, boleh saya tahu kat mana tu Puan? Sejak PKP ni lah. Okey, tak apa Puan. Sebab masalah talian ni nanti sebab tak berapa nak clear untuk kita bersoal jawab. Nanti Puan kalau sempat Puan tinggalkan di komen, ataupun nanti saya cuba berhubung dengannya guru kelas untuk kesan anak Puan di nama anak Puan lah, untuk saya ambil tindakan dan bantu di selepas taklimat ni, insya-Allah. Okey Puan Okey, saya rasa kita boleh teruskan sebab masalah lain untuk berhubung ni ada masalah sikit. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Wanani lah untuk meneruskan taklimat psikometrik. Dipersilakan Cikgu Nani. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ahmad. Yang berbahagia Puan Mazrin binti Ahmad Kamil, Guru Besar SK Perempuan Bandar, Puan Fauzia, Guru Penolkan dan Pentadbiran, Puan Hayati, Guru Penolkan dan Kurikulum, rakan-rakan guru, serta ibu bapa penjaga murid tahun 6 dan ada anak murid yang ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, boleh dengar tak suara saya? Boleh, okey. Saya teruskan ya. Okey, alhamdulillah di kesempatan ini saya akan meneruskan lagi taklimat, iaitu berkaitan dengan pentaksiran psikometrik. Okey, seperti yang diketahui, seperti yang dimaklumkan tadi, psikometrik ini adalah salah satu elemen penting dalam PPSR. Okey. Okey, kenapa pentaksiran psikometrik ini dijalankan untuk murid tahun 6? Okey, untuk makluman semua, ibu bapa dan guru. Okey, tujuannya adalah pertama untuk mengetahui potensi anak-anak murid kita. Sama ada benda itu ia secara semula jadi ataupun kebolehan yang mereka perolehi. Ini dapat dikenal pasti melalui skor keputusan pentaksiran psikometrik ini yang akan dijalankan nantilah, yang akan dijalankan. Okey, yang kedua, apabila kecenderungan anak-anak ini telah dikenal pasti, guru serta ibu bapa berperanan mengembangkan lagi potensi anak-anak ini tadi ya. Okey, sebagai contoh yang umum je lah. Okey, murid A ni dapat skor tinggi dalam satu komponen psikometrik ni, iaitu verbal linguistik. Jadi guru boleh latih murid ini untuk sertai ataupun apa yang berkaitan dengan bahasa, contoh bercerita, bersajak. Okey, ibu bapa pula akan meneruskan keseimbangan daripada pihak sekolah dengan membantu anak-anak ini di rumah. Okey, itu adalah sedikitlah contoh kepentingan kita tahu event kecenderungan anak-anak ini tadi ya. Okey, seterusnya ini adalah contoh 9 komponen kecerdasan yang dikenal pasti melalui pentaksiran psikometrik inilah ya, yang sebentar lagi saya akan kupas sedikitlah setiap komponen. Okey, seterusnya Cikgu Saiful. Okey, untuk makluman ibu bapa, sebenarnya pentaksiran psikometrik ini dijalankan seperti peperiksaan yang biasa kita jalankan. Ia mengandungi 90 soalan yang
takbir selama 45 minit saja. Okey, so jawapannya senang saja, sama ada ya atau tidak. Okey. Jadi contoh soalan yang dikemukakan antara dalam 90 soalan tu, contohnya saya ambil soalan yang ketiga. Saya perlukan suasana yang sunyi untuk berfikir, ya atau tidak. Jadi murid akan jawablah, oh aku ni, saya ni kalau nak belajar, nak fikir ke nak buat sesuatu mesti dalam keadaan sunyi ataupun boleh dalam keadaan bising. Jadi mereka memilih sendiri apa yang kecenderungan mereka lah ataupun apa yang mereka biasa buat. Okey, yang kedua, contoh soalan, saya suka membina istana pasir. Ini soalan yang ke-41. Jadi ya atau tidak? Kalau tidak, ya, ya. Kalau tidak, tidak. Okey, boleh setakat ni? Ini secara macam kita nak faham apa benda yang dalam kajian psikometrik ni. Okey, seterusnya, okey. Ini adalah contoh-contoh soalan. Ada 90 soalan, bukan contoh, 90 soalan yang mengikut konstruk masing-masing. Okey, ada 9 tadi kan? Okey, seterusnya saya tak payah beritahu lah contoh. Okey, sekejap cik Saiful tadi, sikit je. Okey, soalan tadi saya cakap soalan nombor 3 kan? Okey, kita rujuk nombor 3. Jadi, kecerdasan intrapersonal dapat dikenal pasti di situ. Okey, soalan nombor 41, contoh kedua tadi kan saya sebut. Itu mencakupi kecerdasan, soalan 41 mana ya? Okey, kecerdasan naturalis. Okey, terima kasih. Teruskan. Okey, dalam skor ni, dalam keputusan psikometrik ni ada tiga apa tu panggil? 3 skala Dia sama ada tinggi, sederhana atau rendah. Kalau tinggi 75% hingga 100, sederhana 50 hingga 74, rendah 0 hingga 49. Okey, dalam setiap murid, setiap murid tu nanti akan nampaklah dia punya keputusan tu setiap komponen. Contohnya kalau dia dapat logical matematik, contohnya dia dapat 90, linguistik verbal dia dapat 80, yang lain-lain semua 70 contohnya. Jadi kita dapat nampak kat situ yang kecenderungan murid ini adalah lebih kepada logik matematik. Okey, inilah sedikit, inilah apa tu orang kata info berkenaan dengan komponen yang ada dalam pentaksiran psikometrik tadi. Okey, yang pertama saya cerita sikit boleh? Okey, yang pertama verbal linguistik ni dia pada bahasa. Murid ni suka bercerita, suka berbicara, gemar bercerita, gemar menulis, tekun keduanya. Okey, yang kedua visual ruang. Anak ini kita dapat kesan kecerdasannya melalui dia suka membuat sesuatu model secara visual. Lepas tu dia aplikasikan benda tu. Selalunya imajinasinya tinggilah murid ni. Okey, yang ketiga, logik matematik. Murid ini suka main dengan nombor lah. Contohnya Adi Putra lah kan. Daripada kecil dia dah dapat, mak ayah dia dapat kesan dia pandai main dengan nombor. Dia banyak menggunakan otak kiri. Dan selalu budak ni, selalu anak-anak murid ni dia suka bertanya. Sampai hingga ingin mengetahui sesuatu tu lebih. Dia suka, apa ayatnya ni? Explore-nya lebih. Jadi cikgunya bersedia lah. Okey, untuk komponen seterusnya yang keempat, muzik. Murid ni suka menyanyi, suka bersyair, dia suka main alat muzik. Mungkin satu hari nanti dia boleh mengubah lagu. Okey, contoh Siti Nurhaliza, daripada kecil kan dah pandai. Okey, yang kelima, naturalis. Kecerdasan berkaitan minat terhadap alam semula jadi, pencipta alam. Pencipta alam. Okey, seterusnya 6, kinestetik. Anak-anak ini dilihat kecerdasannya melalui dia pandai mengawal anggota badan dia. Mungkin dia suka main, lari, bersukan sangat suka. Jadi dia lebih pada dia pandailah mengawal pergerakan. Okey, yang seterusnya interpersonal. Kecerdasan anak ini dapat bekerjasama dengan orang ramai. Interpersonal dia suka bekerjasama dengan orang, ramah. Dia sesuai, selalunya belajar dalam berkumpulan. Okey, yang ke-8, intrapersonal. Okey, murid ini selalunya lebih memahami diri mereka sendiri saja. Dia menilai diri mereka. Dan selalunya murid ini pendiam. Kalau dalam kelas kita dapat kesan dia adalah seorang murid yang pendiam. Okey, tapi waktu PDPR ni jangan tak percaya, kadang-kadang mereka lah orang yang pertama respon pada guru. Sebab mereka
lebih sesuai, lebih dalam keadaan yang bersendiri ataupun dalam keadaan yang tak nampak. Okey. Okey, seterusnya yang ke-9, existential. Kecenderungan anak ini dapat dilihat dia lebih kepada ketuhanan sikit, menghayati nilai-nilai agama. Dia suka yalah bab-bab kemasyarakatan ni. Mungkin di satu hari dia boleh jadi sukarelawan. Contohnya sekarang ni yang apa tu, Cik Heliza, dia boleh jadi volunteer untuk ke Palestin kan. Sangat bagus. Okey, teruskan Cikgu Saiful. Okey, jadi saya harap agak-agak kan dalam pemerhatian tadilah, pemerhatian tuan-puan tentang apa kecerdasan yang saya bentangkan tadi, agak-agak dapat tak kesan apa kecerdasan yang ada pada anak-anak kita. Okey, dari pihak sekolah kami menyediakan sampel soalan tadi. Anak-anak murid dah jawab, kita cuba analisis dan keputusannya tuan-puan boleh rujuk saya selaku guru bimbingan. Dan kita juga akan bekalkan keputusan ini pada akhir persekolahan nanti untuk mendapatkan sijil psikometrik. Okey, kepentingan ujian psikometrik ni, dulu kita panggil ujian, sekarang kita panggil pentaksiran semuanya adalah supaya murid itu tahu sendiri dia punya kecenderungan, mak ayah dia pun tahu, supaya dia senang nak pilih bidang yang sesuai minat dia. Okey, untuk sekolah menengah pun ada lagi psikometrik yang menjurus kepada minat dan kerjaya dan inventory trait personality. Itu psikometrik di tingkat menengah. Yang kita sekolah rendah hanya tadi itulah kecerdasan pelbagai. Okey, ada makluman sikit Okey, untuk makluman tuan-puan juga, keputusan pentaksiran ni tadi hanya valid untuk 6 bulan. Kerana apabila selepas 6 bulan mungkin ada 3 faktor yang kemungkinan kecenderungan atau kecerdasan anak-anak ini boleh berubah. Pertama, disebabkan oleh didikan ibu bapa. Kedua, pemerhatian mereka, mungkin mereka lebih, lepas tu mereka dah nampak mereka lebih suka menonton filem-filem dokumentari ke ataupun yang sejarah, bergantung pada diri mereka, pemerhatian mereka. Dan ketiga, melalui pembacaan mereka. Dan jadi sebab tu kalau lepas 6 bulan dia mungkin boleh berubah. Okey, mungkin itu saja setakat ini. Cuma harapan saya sebagai guru dan kawan-kawan lain dan rakan guru lain serta pihak sekolah daripada unit bimbingan kaunseling mengharapkan untuk ibu bapa pastikan jaga SOP lah anak-anak ni Yang kedua, jangan ponti PDPR. Yang ketiga, bantu anak-anak dalam PDPR, contohnya kejut anak-anak supaya bangun pagi, sediakan tempat yang selesa. Sebab kalau kita tak sediakan, mungkin anak-anak tu tak selesa, dia pun tak boleh nak kata objektif ni tu tak berapa nak capai lah kan. Tapi kita cuba yang terbaik lah. Okey, pantau sekerap mungkin anak-anak semasa kelas online. Kadang-kadang kan kita nampak macam dia pegang handset tu, tapi dia buat kerja lain. Okey, harapkan kita sama-sama pantau. Berikan kata-kata semangat untuk anak-anak. Okey, bantu mereka sekiranya mereka menghadapi masalah. Kadang-kadang yelah kita ni, anak-anak ni perlu didekati untuk, kadang-kadang mereka tak nak cerita. Sebenarnya mereka ada masalah. Okey. Lepas tu berhubung dengan guru kelas dan guru bimbingan. Saya mohon sangat pada ibu bapa supaya sentiasa berhubung dengan guru kelas atau ibu bapa untuk mengetahui perkembangan anak-anak masing-masing untuk kebaikan mereka. Okey, itu saja. Kena pasti kecenderungan minat dan bakat anak untuk masa depan yang lebih cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa soalan tak? Ada. Saya tutup Dengar tak? Dengar. Okey, sekiranya ada soalan, ingin bertanya? Tak ada, cikgu. Okey, terima kasih semua. Saya serahkan semula pada pengurusi majlis ya.
Terima kasih Cikgu Nani. Moga apa yang disampaikan oleh Cikgu Nani lebih memberi penjelasan kepada ibu bapa semua. Maksudnya jangan stres-stres. Maksudnya insya-Allah cikgu akan sama-sama membantu. Kita teruskan majlis dengan persilakan Puan Hayati. Dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Cikgu Jamilah Husni selaku pengacara majlis. Okey, kita teruskan dengan taklimat mengenai PAJSK. Okey, sekejap ni. Tak baca lah apa? Kau tak nampak? Okey. Ini. Okey, nampak tak cikgu? Nampak? Nampak Okey. Ini saya dah ringkaskanlah supaya lebih mudah difahami. Okey. Rasanya belum keluar lagi ni Puan Yati. Belum keluar lagi? Belum. Tak nampak. Tekan balik. Semua tu. Share. Okey. Sekejap ya. Rakan-rakan boleh on camera sambil-sambil tu saya boleh tekan gambar. Tekan cancel. Cancel. Okey. Tekan balik. Okey. Tekan entire screen. Okey. Okay, sambil tu rakan-rakan guru Share. dan ibu bapa boleh onkan kamera sambil saya gambar. Tak keluar lagi ke? Tak nampak. Belum lagi. Tak keluar lagi. Ingat nak belajar buat sendiri, rupanya tak jadi juga. Boleh. Ibu bapa boleh buka kamera jugalah kalau untuknya dokumentasi. Okey, terbaik Encik Ibu Jem. bapa buka kamera. Buka kamera saya boleh tangkap gambar sambil ni kita tangkap gambar. Entire screen. Tak boleh tadi dah. Cikgu Najib, selamat Ada berjumpa kelas 30 kembali. orang. Ibu Fajar. Dia tak show kat screen. Cancel. Saya jangan cancel. Kan balik. Okey, dah nampak belum? Okey, dia tengah nampak. Okey. Dah nampak ke belum? Dah Dah boleh nampak Dah nampak dah. Dah, okey. Dah boleh pun. Okey, yang berusaha Puan Guru Besar, Barisan Pentadbir, guru-guru dan ibu bapa tahun 6. Ini untuk makluman ibu bapa tentang apa itu PAJSK. Okey, PAJSK itu ialah pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Kadang kita sebut PAJSK tapi kita tak tahu apa kan. Okey, PAJSK ialah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan, co-curriculum dan extra-curriculum. Okey. Kemudian PAJSK ni menggalakkan murid kita lah melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. Maknanya kita bagi peluang untuk murid menyertai pelbagai aktiviti. Okey, rasionalnya PAJSK. Ia untuk melengkapi sistem pentafsiran pendidikan sejajar dengan konsep satu murid satu sukan. Jadi setiap murid berhaklah untuk menyertai mana-mana sukan yang diminati. Okey, kemudian untuk pembangunan modal insan dan perkembangan potensi murid dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, yang ini Jerry, seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Maknanya dalam PAJSK ni dia nak murid ni mencapai emosi yang seimbang. Maknanya dia tak stres belajar,
dia dapat aktif bergerak, dapat bersosial dengan kawan-kawan dia dan memberi dia peluang untuk mengembangkan bakat dia dari segi rohani ataupun intelek lah. Okey. Mengapa perlu PAJSK? Kadang-kadang kita cakap tak penting PAJSK ataupun kurang penting atau kita lebih utamakan akademik. Tapi sebenarnya PAJSK pun ada kepentingannya. Okay? Yang pertama, menyediakan satu kaedah pentafsiran aktiviti co-curriculum yang standard dan boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Maknanya PAJSK ni kita tafsir, semua sekolah boleh terima. Maknanya mana-mana sekolah buat kaedah yang sama. Okay? Yang seterusnya, merupakan satu daripada 4 komponen pentafsiran berasaskan sekolah. Okay, tadi PBD kan, maknanya untuk sukan pun kita ada pentafsiran lah. Sukan, uniform dan sebagainya tu. Okey, kemudian membantu bahagian sekolah berasrama penuh dan Majlis Amanah Rakyat atau Pemara dalam membuat penilaian kemasukan murid-murid ke institusi tersebut. Maknanya PAJSK ni memberi peluang lah kalau murid tu mencapai A dan sebagainya, beri peluang yang lebih besar untuk murid tersebut masuk ke sekolah berasrama penuh ataupun sekolah di bawah Tajak Amara lah. Mungkin markah ni dapat membantu, bukan akademik sajalah yang ditengok kan, sebab masa kita nak buat permohonan masuk tu dia akan ada masukkan markah untuk PAJSK. Okey, menggalakkan dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh dalam kalangan murid. Penglibatan yang menyeluruh ni maksudnya murid tak adalah akademik saja kan, dia ada masuk pelbagai bidang yang tertentu kerana dalam bidang-bidang tersebut mereka dilatih. Kalau dalam unit uniform, dilatih jadi pemimpin, dilatih berkawat dan sebagainya. Okey, pentafsiran sukan dan co-curriculum. Aktiviti co-curriculum merangkumi aktiviti murid dalam sukan dan permainan, kelab dan persatuan, badan uniform dan juga co-akademik. Okey, murid-murid ni akan sertai di peringkat sekolah, zon, daerah, bahagian, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Dan bahagian-bahagian ni memberi markah yang berbeza lah untuk pencapaiannya nanti. Okey, komponen yang ditafsir. Apa yang ditafsir dalam PAJSK? Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, bahagian yang ditafsir ialah sukan, pendidikan jasmani, aktiviti co-curriculum, kesihatan dan aktiviti ekstra curriculum. Okey, semua ni melibatkan penyertaan lah. Dalam sukan, murid kena menyertai, melibatkan diri dan mencapai. Maknanya capai ni jauhan ke, naik jauhan dan sebagainya lah. Sukan dan permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa. Okey, pendidikan jasmani, penjagaan, kecergasan, senaman dan segak tadi penerangan oleh Puan Fauzia. Okey, seterusnya adalah aktiviti co-curriculum. Okey, ini untuk penyertaan, penglibatan dan pencapaian dalam tadi kelab, persatuan, unit uniform dan juga terlibatlah dalam ni zon, negeri dan daerah tadi. Kemudian untuk kesihatan, penjagaan kesihatan, diet, kebersihan, amalan dan BMI. Okey, dalam PAJSK termasuk jugalah yang ada obes kan, ada cikgu bagi nasihat untuk untuk mengatasi masalah obesiti, jaga kesihatan sebelum peperiksaan dan sebagainya. Okey, untuk aktiviti ekstra kurikulum, okey, penyertaan dan penglibatan juga dalam sukarelawan, tempat daerah, negeri dan antarabangsa. Okey, kita bahagian aspek pentafsiran yang tadi tu ada 3, penglibatan, penyertaan, pencapaian ataupun prestasi. Okey, bahagian-bahagian ni memberikan markah-markah yang berbeza lah. Okey, kita tengok untuk aspek. Okey, nilai skor bagi elemen berdasarkan aspek sukan dan kurikulum. Okey, untuk aspek ada 110 markah. Untuk penglibatan ada 4 bahagian. Jawatan, jika murid tersebut memegang jawatan, markah penuhnya ada 10 markah. Untuk peringkat 20 markah. Komitmen 10. Khidmat sumbangan 10 markah. Penyertaan untuk kehadiran 40 markah. Prestasi ataupun pencapaian 20 markah. Ini untuk markah penuh untuk setiap bahagian. Okey, kita tengok ni kalau murid tersebut untuk kelab, persatuan, sukan dan permainan. Jika murid tersebut memegang jawatan ada markah-markah yang diberikan lah. Okey, untuk ketua 10, timbalan pengurusi 8, setiausaha 7, ahli jawatankuasa, ahli aktif. Biasanya murid-murid akan jadi ahli biasa kan. Maaf kat sini ahli biasa ialah 2 markah. Jika anak-anak tuan-puan ada memegang jawatan,
salah satu daripadanya akan menerima markah ni lah. Okey, kalau ahli biasa akan dapat 2 markah. Markah-markah ni akan menyumbang untuk markah keseluruhan PAJSK nanti. Okey, untuk komitmen. Okey, bukan markah untuk jawatan saja, tapi ada markah untuk komitmen. Komitmen ni maknanya kalau dia banyak membantu guru-guru dalam unit-unit yang tadilah Kelab Persatuan, unit uniform dan sebagainya. Kalau dia menunjukkan kepimpinan, ada lagi. Walaupun dia pegang jawatan dan dia menunjukkan lagi dia punya bakat kepimpinan, cikgu akan tambahkanlah ni dan 3 markah. Biasanya cikgu akan pilih 3 untuk diisilah dalam markah PAJSK nanti. Menguruskan aktiviti, ada markah di sini. Okey, membantu guru, menyediakan peralatan, mengemas peralatan, membersihkan kawasan, menepati waktu, menunjukkan minat, menunjukkan kesungguhan, mengikut arahan, mencuba, memberi kerjasama. Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan. Maknanya di sini tak terikat lah. Maknanya jika anak tuan-tuan puan ada menunjukkan minat dan sebagainya, sebab dalam unit uniform, Kelab dan Persatuan kan, bila ada aktiviti, guru akan buat pemerhatian. Masa itulah kita boleh nampak anak-anak tuan-puan, anak tuan-tuan bagaimana sikap dia, membantu guru, sentiasa aktif, menunjukkan minat pun ada markah kat sini. Jadi maknanya markah tu tak rigid lah. Apa-apa saja yang nilai murni yang dibuat, kita akan ada bagi markah. Okay. Untuk skor elemen hikmat sumbangan. Okay. Ini hikmat sumbangan peringkat sekolah. Okay. Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau program, pertandingan, karnival atau kursus, dia akan dapat markah 10 markah. Maknanya ni kalau ada aktiviti dalam peringkat sekolah, dia menjadi anak tuan-tuan puan menyertai, dapat 10 markah. Okey, untuk kemahiran khusus, melibatkan kemahiran khusus berkaitan aspek teknikal, pengadil, jurudati pasukan dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek teknikal pun ada dapat 10 markah. Untuk persembahan, biasanya anak-anak tuan-tuan puan menyertai persembahan kan, tapi norma baru ni kita memang tak ada lah. Ini sebagai inilah penerangan. Pelibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan selingan. Okey, boleh juga dapat 8 markah. Okey, untuk sokongan, membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab, persatuan sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam pembarisan atau persembahan kumpulan sorak, penyokong dan berkaitan, boleh juga dapat 5 markah. Maknanya kalau anak kita mungkin tak ada star dalam kegiatan sukan, dia boleh masuk pembarisan. Dia masuk membawa spanduk dan sebagainya. Boleh membantu guru dalam menyiapkan persiapan sukan, boleh dapat 5 markah. Maknanya banyaklah boleh sumbangkan markah. Okey, untuk skor elemen kehadiran. Okey, sekolah kita setakat ni tak banyak masalah untuk kehadiran. Untuk norma baru PKP ni, untuk kehadiran kita hanya ada 15 perjumpaan yang dicadangkan oleh pihak PPD. Dan kalau cukup 15 kehadiran tu, kita akan dapat 40 markah lah, markah penuh. Okey, jika dia tak ada masalah kehadiran untuk sekolah, biasanya untuk PAJSK pun tak ada masalah. Tapi norma baru ni, kita ada siapkan modul dan saya rasa ibu bapa pun dah maklum. Setiap hari Rabu kita ada core curriculum tu, aktiviti dan diminta anak-anak tuan-puan menyiapkan modul tersebut lah. Sebab pihak sekolah dah setuju kalau jika anak-anak tuan-puan menyiapkan modul tersebut, kita anggapkan kehadiran penuh lah. Tapi setakat sehingga hari ini sebab kita tak tahu lagi bila sekolah akan disambung seperti biasa. Okey, seterusnya untuk pencapaian. Pencapaian markah tertingginya ialah 20 markah. Biasanya pencapaian ini akan dipilih untuk satu pencapaian yang paling tinggi. Jika murid tersebut banyak menyertai aktiviti, banyak sijil-sijil yang dia dapat, tapi sijil yang paling tinggi saja. Contohnya dia ada sijil peringkat kebangsaan, itu yang diambil kira lah. Okey, markah diberikan berdasarkan pencapaian murid dalam pertandingan yang dilaksanakan di semua peringkat. Pencapaian ditaksir hanyalah kepada kedudukan Johan, naib Johan dan ketiga. Walau bagaimanapun pada peringkat sekolah, kita akan beri markah hingga tempat ke-5. Okey, kita boleh tengok jadual ni. Okey, untuk peringkat antarabangsa, tempat pertama, kedua dan ketiga ada markah hinggalah peringkat bahagian untuk Sabah dan Sarawak ni. Dan untuk zon daerah masih lagi dapat markah hingga tempat ketiga.
peringkat sekolah sehingga tempat ke-5. Okey. Ni skor elemen perkhidmatan. Jika ni ialah extra curriculum untuk yang terakhir tadi, bahagian terakhir. Extra curriculum tu kalau murid-murid terlibat sebagai ketua sekolah ataupun ketua pengawasan ni ada markah. Untuk PRS, pengawas pusat sumber ada markah 5 markah. Bendahari, setiausaha, gelap biru, pegawai koperasi kalau ada kedai lah, kedai sekolah. Kalau ada AJK kedai sekolah. Okey, untuk ahli-ahli jawatankuasa perkhidmatan sokongan dan sebagainya, ada juga ketua kelas, menolong ketua kelas, ada markah juga kat sini. Okey, seterusnya untuk ekstra kurikulum skor elemen anugerahas. Anugerahas ni untuk anugerahas lah, agak susah lah nak capai, tapi ada murid-murid yang berjaya capai. Untuk anugerah tunas jaya ada 10 markah. Anugerah kurikulum. Okey, sekolah kita ada calonkan lah untuk tahun lepas tapi tak berjaya ke peringkat seterusnya lah. Cuma peringkat sekolah dapat 4 markah lah. Okey, seterusnya anugerah lain penghargaan khas. Kalau ada penghargaan khas ni boleh dapat markah lah. Kebangsaan 10, negeri 7, daerah 5, sekolah 3. Okey. Maksudnya anugerah khas untuk kurikulum ni ada kita, kalau dalam kurikulum ada anugerah khas kurikulum untuk murid tahun 6, tunas harapan kurikulum pun ada yang kita ambil daripada tahun 5 biasanya, dan anugerah cemerlang dalam unit beruniform kita ada juga sediakan peringkat sekolah lah, maknanya layak menerima 3 markah. Okey. Kalau ada anugerah khas yang bukan di bawah KPM, masih ada markah lagi untuk emas, perak dan gangsa. Okey, untuk ekstra kurikulum yang seterusnya elemen khidmat masyarakat. Okey. Kalau dalam aktiviti kejiranan dia ada terlibat kejiranan dalam taman, maknanya dia kena maklumkan cikgu lah. Cikgu kelas akan masukkan untuk markah tersebut. Aktiviti alam sekitar ni mungkin ada melibatkan, walaupun dia khidmat masyarakat, maknanya di luar daripada tadi kan ekstra kurikulum ni, dalam doktor muda rasanya ada. Masa dia terlibat boleh dapat markah lah untuk ni. Khidmat bencana alam, aktiviti khidmat jabatan agensi kebudayaan, kesenian, aktiviti keranian, insaniah. Okey, seterusnya ekstra kurikulum skor elemen program nilam. Okey, untuk program nilam ni rasanya ibu bapa dah maklum ni melibatkan inilah membaca kan. Okey, kalau dia masuk sampai peringkat kebangsaan, kemudian dapat emas, dia dapat markah lah. Seperti yang tertera dekat sini, negeri, zon, bahagian dan sekolah. Maknanya nilam ni pun memberi markah dalam PAJSK. Okey, jadi diharapkan tuan-puan dapat galakkanlah anak-anak mengikuti program nilam. Okey, untuk pengiraan markah ni saya tunjukkan sajalah. Dia akan masukkan dan segak kurikulum dan juga ekstra kurikulum tu dia akan tambahkan, kemudian dia akan ambil 10% ke IPTA. Maknanya bukanlah IPTA kita sekolah rendah kan, maksudnya untuk ke asrama tu kalau ikut ni contoh ni maknanya 8.84. Maknanya tinggilah markah dia untuk calon masuk ke asrama tu lebih cerah lah. Okey, grade pencapaian. Okey, markah yang akan diterima. Kalau anak tuan-tuan dapat A cemerlang, markahnya ialah 80 hingga 100. B kepujian, markahnya antara 60 hingga 79. C baik, antara 40 hingga 59. D kurang memuaskan, antara 20 hingga 39. E tidak memuaskan, 19.9 dan kurang. Okey. Okey, yang tadi kalau ada pertanyaan sebelum saya sambung sikit lagi. Kalau tak ada saya teruskan lagi sikit. Okey, untuk PAJSK ni setakat ni sebab kita norma baru dalam pandemik COVID-19 ni, kita tak ada aktiviti di sekolah, jadi saya harapkan
pihak sekolah berharaplah ibu bapa dapat memberi dorongan dan sokongan kepada anak-anak kita untuk menyertai pertandingan peringkat online. Maknanya cikgu-cikgu akan masukkan pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sama ada KPM atau daripada luar di grup kelas masing-masing. Jadi ibu bapa beri sokonganlah supaya anak-anak sertai pertandingan secara online ni untuk markah PAJSK. Sebab untuk tahun 6 ni jika anak-anak perempuan berhasrat ada impian nak ke asrama dan sebagainya, dan ada murid-murid yang memang berbakat, dan kita sebagai ibu bapa kena bagi sokongan supaya anak-anak kita sertailah tandingan yang mampu kita buat. Maknanya untuk capai markah cemerlang A tu kita kena ada sijil yang peringkat tinggi lah, sama ada daerah, negeri, kebangsaan, dan itulah yang paling tinggi, kebangsaan lah, antarabangsa yang paling baik lah. Yang tahun sebelum ni bahagian PPT saya rasa ada sampai antarabangsa. Okay. Untuk setakat ni untuk contohlah doktor muda, ada sijil doktor muda, peringkat di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Kota Tinggi, dia ada aktiviti kuis, dan sekolah kita seramai 15 orang menyertai dan memperolehi sijil lah. Sijil ni sijil peringkat kebangsaan. Dan tahun 6 yang sertai seramai 7 orang. Maknanya 7 orang murid ni dah ada sijil kebangsaan. Dan sijil ni memberi markah yang tinggi lah, yang tadi seperti contoh yang saya dah tunjukkan. Dan diharapkan itulah ibu bapa memberi sokongan. Walaupun PDPR tu lagi penting, PAJSK pun penting juga untuk membantu anak-anak kita ni nanti bila nak masuk ke asrama, PJSK membantu dia peluang yang lebih besar lah untuk mendapat tempat. Contohnya murid yang tahun lepas tu, dia aktif sukan dan ada sijil peringkat kebangsaan dalam hoki. Dia dapat masuki sekolah sains SASEM semua. Okey. Ada pertanyaan untuk PAJSK? Tak ada? Okey, saya harap murid semua berjaya lah, walaupun bukan dalam akademik saja, dalam PAJSK juga, dalam core curriculum. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan Yati. Seterusnya dijemput Cikgu Suryawati untuk meneruskan. Terima kasih pengurusi majlis. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Mazrui binti Ahmad Kamil selaku Guru Besar SK Perempuan Bandar, barisan para pentadbir, barisan penjaga murid 6 kreatif dan rakan-rakan guru. Okey, di sini saya Cikgu Surya ingin menerangkan tentang tahap penguasaan bagi dua subjek iaitu pendidikan muzik tahun 6 dan pendidikan seni visual. Seperti sedia maklum, subjek ni mungkin dipandang ringan oleh anak-anak dan tak menafikan jugalah pada siapa sajalah kerana rasanya macam subjek ni tidak penting. Tapi kalau kita lihat daripada psikometrik dalam PAJSK, ini banyak membantu sebab pendidikan ini yang akan melahirkan bakat ataupun menyelahkan bakat murid itu sendiri dalam bidang muzik ataupun bidang seni kreatif. Okey, di sini saya nak terangkan tentang tahap penguasaan, iaitu untuk muzik ada tipe 1 hingga tipe 6. Aspek yang dinilaikan dalam tahap penguasaan muzik ada 4, iaitu modul seni, bahasa seni, modul kemahiran seni, modul kreativiti inovasi dan modul apresiasi seni. Sama seperti pendidikan seni visual, ada 4 bahagian yang perlu dinilai. Okey, di sini saya nak terangkan kepada Cikgu Saiful. Boleh next tak? Okey, di sini saya nak terangkan bukan Cikgu Saiful, pendidikan muzik untuk surat seterusnya yang tahap penguasaan 3. Okey, terima kasih. Okey, untuk anak-anak semua dan ibu bapa,
Muzik dinilai kepada 3 subjek itu yang dalam TP, iaitu kognitif, psikomotor, afektif, sama seperti yang diterangkan oleh Puan Fauziah, iaitu dia merangkumi semua. Okey. TP 3 bermaksud kalau dibagi kerja, contoh saya kata sebelum ni saya ada minta murid buat video kreatif tentang muzik tradisional. Okey, sekiranya murid boleh paparkan, ambil maklumat sahaja tanpa ada wording, kita hanya boleh bagi, maksudnya cikgu boleh nilai bagi TP 3. Manakala untuk TP 4 dalam segi penyajian video, ini saya bagi contoh ya, biar jelas, iaitu murid boleh menghasilkan video yang mengikuti syarat. Maksudnya mesti ada alat, mesti ada cara permainan, mesti ada persembahan. Itu TP 4, manakala TP 5 tu dia lebih kreatif. Maksudnya dia masukkan muzik, dia masukkan suara dia menerangkan. Manakala untuk TP 6, iaitu pelajar tu video dia boleh dijadikan contoh. Maksudnya bila kita pamerkan di peringkat sekolah, maksudnya videonya sangat perfect di mana benda tu lengkap, maksudnya videonya lengkap. Okey, untuk maklumat ibu bapa dan murid-murid semua, untuk penilaian subjek muzik paling mudah. Sekiranya kamu dapat menguasai, maksudnya muzik ni bukan satu subjek yang sangat berat. Kamu boleh ikut. Cikgu ucapkan terima kasih lah untuk 2 minggu sebelum ni pencapaian, maksudnya penglibatan murid dalam pendidikan muzik, alhamdulillah, maksudnya ramai yang berminat. Maksudnya walaupun dipandang ringan tapi kamu betul-betul menunjukkan kreatif. Jadi cikgu kebanyakan murid yang boleh ni maksudnya boleh mencapai TP 6. Cikgu harap di hujung tahun nanti ramai murid 6K dapat mencapai TP 6 di mana dia boleh jadi modul, dia boleh buat persembahan sendiri, dia boleh maksudnya create dalam permainan muzik. Okey, untuk muzik ada tak yang nak bertanya? Dia lain sikit tuan-puan, maksudnya dia lebih santai, markahnya lebih santai, maksudnya penilaian ni lebih mudah teras. Okey, sekiranya tidak ada pertanyaan, saya akan pergi kepada pendidikan seni visual. Tak ada. Terima kasih. Okay, next Cikgu Saiful. Okay, untuk penilaian TP bagi pendidikan seni visual, saya rasa mungkin kamu rasa amat sukar ya, sebab kena sediakan bahan. Ingat murid-murid dan tuan-puan, untuk mencapai TP 3, maksudnya yang layak untuk dapat TP 3, maksudnya dia ada bahan, boleh berkarya. Maksudnya dia boleh buat je, contoh katakan cikgu kata buat montaj, dia bawa kertas, dia buat gunting, dia gam-gam, dia koyak-koyak, dia gam, dia tampal. Tak ada apa-apa perubahan. Itu layak untuk mendapat TP 3. Manakala untuk mendapatkan TP 4, ini saya bagi contoh bagi montaj, sebenarnya sama saja. Untuk mendapat tahap penguasaan TP 4, maksudnya murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Beradab tu maksudnya dia tahu bahasa seni. Contoh dia tahu unsur seni, bahasa seni, dia ada keseimbangan, dia ada unsur warna, dia ada bentuk, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Okey, untuk dinilai bagi murid untuk mendapat TP 4, maksudnya dia boleh mengaplikasikan pengetahuan seni, iaitu bahasa seni dan unsur seni dalam karyanya. Okey, untuk penilaian bagi TP 5 bermaksud murid melakukan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, secara tekal dan bersikap positif. Maksudnya dia mempunyai keyakinan diri. Maksudnya dia yakin. Ingat seni walaupun kamu buat tak sempurna tapi penilaiannya tetap tinggi. Maksudnya pandangan sudut seni itu berbeza. Maksudnya untuk mendapat TP 5 kamu boleh berkarya dengan lebih kreatif di luar kotak. Contoh kalau cikgu kata okey buat montaj tentang pendidikan alam sekitar. Maksudnya montaj alam sekitar maksudnya kamu kena gunting, kamu kena ambil gambar, tampal, tapi di situ kamu selitkan collage, bahan-bahan kreatif tu. Itu kamu layak dapat TP 5. Senang tak? Untuk nilai subjek muzik seni, senang tak Balkis? Balkis, senang tak? Tak dengar. Senang tak Balkis?
Senang kan macam mana nak dapat TP5 kan? Okey. Begitu juga dengan ni Safra kan? Senang tak Safra? Senang cikgu. Senang kan? Senang. Bila kamu tak senang, ikut kata cikgu kamu dapat TP. Manakala untuk dapat TP6, maksudnya murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi. Maksudnya, kamu boleh buat karya yang sangat kreatif dan menjadi idola ataupun panduan. Maksudnya lagi satu, karya yang kamu buat tu kamu boleh bercerita kepada orang lain. Maksudnya kamu boleh cerita apa yang kamu buat karya tu. Sebab tu kadang-kadang cikgu maksudnya cikgu Liza biasa beri arahan buat ni, maksudnya ada sebabnya. Maksudnya untuk diberi penilaian, sebab cikgu kalau boleh tak nak kamu dapat TP3. Sekurang-kurangnya mesti dapat 4, 5, 6 sebab kamu dah darjah 6. Begitu juga dengan subjek muzik. Kalau boleh, cikgu tak nak kamu dapat TP4, TP1, 2, 3. Untuk yang setengah tahun ni memang ada yang dapat TP2. Tapi TP2 dalam muzik tu maksudnya dia tahu dan faham saja. Okey. Habis di sini saya nak saya buka kepada soalan, ada tak ibu bapa yang ingin bertanya tentang TP ataupun penilaian untuk subjek muzik dan PSV? Sebab kalau tuan-puan lihat dalam aktiviti muzik tu biasanya saya banyak bagi kepada, minta mereka buat rakaman video, minta mereka buat persembahan, buat video kreatif. Tujuannya saya nak bagi pelajar tu dapat TP 4, 5 dan 6. Kalau boleh saya tak nak sekadar TP 3. Ada tak? Sekiranya tiada, saya mohon untuk mengundurkan diri dan saya serahkan kepada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Suria. Sebelum terima kasih diucapkan ribuan terima kasih diucapkan kepada para pentadbir dan rakan-rakan guru tahun 6 atas penyampaian taklimat-taklimat berkaitan PPSR tahun 6 sebentar tadi. Moga taklimat yang disampaikan akan dapat memberi lebih lagi kefahaman dan kejelasan kepada ibu bapa dan anak-anak didik semua. Seterusnya memberi impak yang positif kepada anak-anak didik kita tahun 6 ya. Selari dengan slogan kata sekolah kita iaitu sederap seiring selangkah mencipta kejayaan. Jadi kalau ibu bapa, tuan-puan memberi kerjasama kepada sekolah, insya-Allah kita akan capai ya. Tahniah juga cikgu ucapkan kepada dua orang anak didik yang bertuah ni Safra dan Balkis tahniah cikgu ucapkan. Kusyuk mendengar sampai akhir nampaknya. Sebelum majlis berakhir, sekiranya ada terdapat persoalan yang ingin ditanya lagi, yang ingin diajukan lagi, boleh bertanya lagi. Mungkin ada yang tadi macam tak sempat nak tanya, tiba-tiba dapat idea. Adakah? Kalau ada, saya beri peluang. Tak ada. Kalau ada beritahu boleh saja. Okey, baik. Seterusnya, ingatan mesra tuan-puan agar mengisi Google Form kehadiran dengan memasukkan kod yang telah dimaklumkan. Cikgu Saiful dah maklumkan ke kodnya? Okey, kod kehadirannya saya belum maklumkan. Sebab saya nak semua ibu bapa dan guru onkan kamera dulu supaya saya boleh ambil gambar. Kemudian saya akan berikan kod untuk ibu bapa masukkan. Boleh? Okey, mohon jasa baik semua ya. Okey, ada yang tak buka lagi. Saya nak ambil gambar. Kita ada 29 lah. Muat monitor saya muat semua orang. Cikgu Zahiri mana ni? Muka tak ada pun. Okey, ready Saya nak tangkap gambar.
Senyum. 1, 2, 3. Okey, sekejap. Okey, lagi sekali. Takut ada yang mata terlelap tadi. Okey, buka mata sosok. Balkis ada. Safah mana tadi? Safah. Okey, Safah ada. 1, 2, 3. Okey, sudah. Dah saya sharekan. Saya akan sharekan kod kehadiran. Jadi tuan-tuan boleh masukkan dalam Google Form. Okey, kod kehadiran kita hari ini adalah okey, nampak tak? Alright, nampak. Okey, boleh buka Google Form tersebut, masukkan kod TSS PPS RSK PBK. PPSR SK PBK. Boleh tulis dululah, simpan dulu. Boleh tulis dulu. Yang hadir taklimat je boleh dapat kod ni. Okey, tahniah semua tahniah yang sampai ke penghujung ni. Alhamdulillah, syukur tahniah atas kerjasama, syabas Dengan ini maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Saya selaku wakil pihak majlis dengan takzimnya menyusun 10 jari, memohon ampun dan kemaafan sekiranya terdapat sebarang khilaf tanpa sedar sepanjang saya mengendalikan pengecaraan pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.